You present it. Okey, selamat pagi, good morning, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Mula-mula saya ingin memohon maaf kerana terpaksa mengadakan SLU pada hari ini, terutamanya semasa cuti sekolah. Minta maaf. Tapi apakan daya, arahan daripada kementerian, arahan daripada JPN suruh mengadakan penataran kepada sekolah-sekolah di bawah PPD Kuala Kerai selewat-lewatnya 8 hari bulan. Jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk memberi penataran mengenai program bantu baca PBB singkatan dia. Slide pembentangan. Cikgu nampak ke tak? Cikgu nampak ke tak slide? Nampak. Nampak. Warna. Okey, beres. Program bantu baca kami di PPD dan juga di Jabatan Pendidikan Negeri menerima penataran daripada KPM pada 29 hari bulan Ogos lepas. Jadi kami diarah untuk menyampaikan ataupun membuat penataran kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri dan daerah bermula pada 30 Ogos hingga 9 September bagi negeri-negeri yang cuti umumnya jatuh pada Sabtu Ahad. Jadi kita tarikh akhir penataran ialah pada 9 bulan. Jadi saya ambil hari ni lah. Kita ikuti slide ni. Saya pun masa penataran di pada 29 hari tu saya terlibat dengan satu lagi program, iaitu program amalan terbaik untuk mata pelajaran SPM. Jadi saya pun boleh kata-kata ikutilah secara atas talian, hanya saya melihat slide yang dibekalkan. Dia ada 4 sesi slide, 4 siri slide. Kita tengok pada latar belakang. Pertama, latar belakang program PBB, strategi pelaksanaan, bahan bantu baca dan garis masa pelaksanaan program. Latar belakang dia. Pertamanya, terdapat murid sekolah rendah yang masih belum menguasai kemahiran membaca bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Saya rasa baru-baru ni, satu bulan lepas, KPM melalui BPSH telah meminta data daripada sekolah mengenai 2 kategori pelajar. Murid tersebut terbagi kepada dua kategori, iaitu kategori pertama, belum boleh membaca. Daripada tahun 1 sampailah ke tahun 6. Pertama, kategori pertama yang belum boleh membaca, tak boleh baca terus. Yang keduanya, kategori kedua ialah boleh membaca sedikit dengan bimbingan. Jadi bilangan pelajar ini berserta dengan nama pelajar ni, tahun mereka berada, telah pun dihantar oleh sekolah ke kementerian. Sebab baru ni ada orang tanya saya, kami di Pejabat Pendidikan Daerah, data ni tak ada. Jadi data bila selepas ni pelaporan dan sebagainya, mestilah berpandukan kepada data yang sekolah bagi. Bilangan pelajar, nama pelajar daripada tahun 1 dan hingga tahun 6 yang diserahkan, yang diberikan oleh pihak sekolah sendiri kepada kementerian. Jangan tukar. Nama lain. Bilangan
pelajar yang diberi masa diminta oleh KPM lain. Kita di sekolah orang lain pula. Jadi dia data tidak valid. Data bercanggah. Jadi cuba elakkan. Pada mesyuarat profesional KPM bilangan 23 tahun 2022 iaitu pada 19 Julai lepas, IPG Kampus Bahasa Melayu dipohon untuk membantu bahagian pembangunan kurikulum BPK dan bahagian pengurusan sekolah harian BPSH dalam program ini. IPGM dipohon untuk menyelaras program dan melibatkan bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan bahagian matrikulasi. Cikgu dengar dulu. Cuma ni ada 6 buah negeri di Malaysia, 6 buah negeri yang melibatkan pelajar IPG dan juga bahagian matrikulasi. Dan termasuk asrama penuh, BPSH. Kita di negeri Kelantan tidak termasuk dalam senarai 6 buah negeri tersebut. Tapi untuk pengetahuan rakan-rakan PKP dan juga Ketua Panitia Bahasa Melayu, kita tengok dulu semua slide ni. IPGN dipohon untuk menyelaras program dan melibatkan bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan bahagian matrikulasi. Lepas tu, pada mesyuarat profesional KPM bilangan 25 bertarikh 2 Ogos 2022, IPGM menjadi urus tiap program ini dengan dibantu oleh bahagian BPSH, bahagian BPK, bahagian matrikulasi, bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan IPG Kampus Bahasa Melayu. Dia ada strategi pelaksanaan dia ada 2 strategi. Strategi pertama, program bantu baca PBB. Bukan Pertubuhan Bangsa Bersatu Bangsa-Bangsa Bersatu. Sukarelawan pelajar IPG, iaitu pelajar praktikal. Yang keduanya, program bantu baca oleh bahagian pendidik sekolah berasrama penuh dan bahagian matrikulasi bersama-sama community. 2 strategi. Tapi kedua-dua strategi ini negeri Kelantan tidak terlibat secara langsung. Hanya 6 buah negeri yang kita akan lihat negeri mana. Fokus sekolah. Sekolah yang telah dikenal pasti oleh BPSH dan mempunyai pelajar IPG yang sedang berpraktikal. Murid-murid akan dibantu secara berfokus. Lepas tu IPG pula, penglibatan pelajar IPG yang sedang berpraktikal adalah secara sukarela. Jadi 6 buah negeri yang terlibat dengan IPG ni. Jadi penglibatan pelajar IPG ni bukan paksa rela tapi sukarela. Pelajar IPG akan membantu guru untuk melaksanakan intervensi asas membaca. Pelajar IPG yang sedang berpraktikal akan membantu guru mata pelajaran bahasa Melayu melaksanakan intervensi membantu membaca 1 jam seminggu mengikut kesesuaian masa pelajar IPG. Sejak tempoh masa. Garis masanya ialah 11 September hingga 29 November bagi negeri kumpulan A. Termasuk Kelantan lah. Jadi kita ni, program kita ni bermula 11 September. Sokongan akan disokong oleh sukarelawan yang terdiri daripada pelajar IPGN. Tapi kita ni tak terlibat dengan ni dah. Pelajar kita tidak ada pelajar daripada IPGN akan turun ke sekolah untuk membantu. Walaupun negeri Kelantan ni ada sekolah, ada IPGN. Program bantu baca bersama-sama community pula. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan
bersama komuniti. Program akan dilaksanakan oleh bahagian matrikulasi, bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Ni strategi 2. Strategi kau ikutlah. Tadi strategi pertama melibatkan IPGM. Strategi kedua ni melibatkan bahagian matrikulasi dan juga bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Dia melibatkan PIBG dan NGO melalui kepakaran waris dalam apa jua bidang, interaksi waris dan murid. Yang kedua, aktiviti bimbingan secara berfokus, aktiviti melalui bahasa untuk tempoh tertentu, bimbingan dalam kumpulan kecil bagi setiap pembimbing. Jadi, dia ada PIBG, bimbingan, kem bahasa, pembimbing, latih to be. Proses latih to be mengenal huruf, suku kata dan membatang suku kata membentuk perkataan secara berperingkat. Modul pengajaran dan pembelajaran dari sumberku dan yang bersesuaian. Bahasa ibunda menggalakkan komuniti membantu murid mengamalkan amalan kemahiran membaca dalam komuniti, mewujudkan kios membaca dalam komuniti terutama di kawasan kampung, perumahan, rumah panjang. Dia adalah T2B, modul PDP, lepas tu bahasa ibunda. Melibatkan komuniti setempat, kampung, perumahan dan juga rumah panjang di Sabah Sarawak ni. Okey, seterusnya. Bahan bantu baca disediakan oleh bahagian perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Menggunakan modul asas literasi bahasa Melayu MALBN yang disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum BPK KPM. Bahan sokongan bantu membaca juga dirujuk daripada hak bantu membaca. Cikgu boleh layari. Bahan-bahan ini saya akan masukkan dalam grup penolong kanan pentadbiran dan juga grup yang baru ditumbuhkan semalam, iaitu Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah PPD Kuala Krai. Bahan-bahan ini saya akan masukkan dalam itu. Jadi cikgu boleh rujuk. Seterusnya, garis masa pelaksanaan program bantu membaca. Pertama, penataran. Seperti yang saya sebut tadi, penataran kepada JPN, PPD pada 29 Ogos. Penataran kepada JPN dan PPD kepada sekolah bermula 30 Ogos. Jadi kita pilih hari ini 6 hari bulan September. Lepas tu pelaksanaan program bantu membaca bermula 11 atau 12 di negeri yang hujung minggunya Sabtu Ahad ialah September tu, 11 dan 12 September. Pemantauan pelaksanaan program, bila ada program ada pemantauan. Pemantauan dalaman daripada pentadbir, daripada PPD, JPN dan juga KPN. Program tamat kalau negeri Kelantan 29 November 2022. Dan bila ada program, mesti ada kutipan data kemahiran membaca pada 1 hingga 4 Disember. Jadi, cikgu, pihak sekolah kenalah bersedia dengan data-data berikut. Verifikasi data oleh JPN dan PPD pada 5 hingga 7 Disember. Okey, seterusnya habis slide ni. Kita pergi ke slide berikutnya. Ada nak tanya? Senyap tupas ni dengar ke tak ni? Nah, tak ada kot. Dengar ke? Dengar. Pihak belakang. Oh, kemah kemih. Jangan buka di nanuk di dapur dah lah. Okey, slide seterusnya, program bantu
baca, penataran besar JPN dan PPD. Okey. Pelaksanaan bantu baca IPG. Saya baca sajalah. Lepas tu pelaksanaan bantu baca dari matrikulasi dan pelaksanaan bantu baca dari segi sekolah berasrama penuh. Okey. Sebab ni kita tak terlibat. Okey. Jumlah IPG terlibat akan melibatkan 9 buah IPG. Iaitu IPG tu yang tertera tu ada 9 tak? Roma ni 9 rasa. Tidak termasuk IPG di negeri Kelantan. Jumlah pelajar IPG agak ramai, 1,853 pelajar IPG yang sedang berpraktikum secara sukarela telah mendaftar untuk terlibat dalam program bantu membaca KPM. Jumlah sasaran sekolah melibatkan 3,019 buah sekolah rendah yang terdapat pelajar IPG sedang menjalani praktikal. Ni pautan sekolah. Tak perlu tu. Kolej matrikulasi pula tu ada di Selangor, Pahang, Labuan, Sarawak. Sasaran murid tahun 1 yang masih belum boleh membaca perlu pendekatan bermain. Menggunakan modul asas literasi bahasa Melayu dibantu dengan medium elektronik ataupun gadget agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Tepat pelaksanaan. Pelajar tahun 1 yang terlibat akan datang ke KPM KM, College Community, berdekatan dan menjalani sesi pembelajaran dalam pusat sumber. Yang keempat, strategi pelaksanaan. Aktiviti dilaksanakan di kolej matrikulasi. Jika kolej berminat, boleh juga ke sekolah. Sukarelawannya terdiri daripada, ni saya pun tak tahu, singkatan JPP ni ke apa, tak tahu ni, PRD, KERAP dan pelajar subjek co-curricular. Ni saya tak, moga kita tak terlibat, saya pun tak berapa pasti. Penilaian, meletakkan sasaran kepada pelajar apa yang dapat dicapai di hujung program melalui penilaian yang ditetapkan. Keutamaan kepada pelajar program 4 semester dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad. Ni yang melibatkan kolej community dan asrama penuh. Cikgu Sanusi itu duduk mana tu? Kalau dia buat berpusat, contohnya di Zoom 6, tak boleh pihak komuniti datang ke sekolah. Kita ni, siapa tanya tu? Cikgu Sauding. Cikgu Saudi, yang kita ni tak terlibat dengan komuniti dari segi NGO dan sebagainya. Kita hanya terlibat dengan PIBK. Kalau sekolah selain daripada buah negeri tu. Okey. Maklumat sekolah terlibat dengan kolej matrikulasi ni. Kita ni tengok ni, Selangor ni. Kita ni tak ada. Jadi kita ni kita sikit sebab tidak melibatkan dengan kita. Ni kolej matrikulasi Pahang, kolej matrikulasi Sabah, Sarawak, Selangor. Ni yang berasrama penuh dia. Sekolah berasrama penuh akan melibatkan 20 buah sekolah berasrama penuh dan 66 buah sekolah rendah itu kita pun tak terlibat. Tengok ni, Terengganu, Pahang, Selangor, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan. Sahaja yang terlibat dengan IPGM, College Community dan juga sekolah berasrama penuh. Jadi negeri Kelantan tak terlibat ni. Ni teruskan. Tengok ni. Kita tak ada. Habis slide ni. Slide ni untuk pengenalan saja. Kita pergi ke slide seterusnya. Second one. I think go to the one. Sorry. Mari. Saya dibantu oleh pelajar latihan industri.
Okey, ni program bantu membaca. Okey, program bantu baca ni tahun 2022 KPM. Beres. Okey, teruskan. Kita akan atas. Jangan suara tak jelas. Suara tak jelas kadang-kadang okey kak. Ya ke? Cikgu Faiza Aliyah duduk mana tu? Suara Tempat saya. dia tu so. Tempat dia tu. Suara saya tempat dia. Beres. Saya dengar jelas ni. Kemah Sanusi. Ria duduk sekolah kau duduk rumah. Hai. Kau duduk di perantauan. Luar negara. Luar negara. Beres. Kemah Sanusi. Seterusnya, program bantu membaca, tujuan pelaksanaan program bagi membantu murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 yang masih berada di kategori 1, iaitu belum boleh membaca, dan 2, boleh membaca sedikit dengan bimbingan berdasarkan data yang dikutip oleh bahagian pengurusan sekolah harian. Jadi cikgu lepas ni boleh nanya. So, nak ambil mana pelajar ni? Siapa pelajar ni? Tu jelas dah situ. Data yang dikutip oleh BPSH daripada sekolah. Sekolah yang memberikan data. Jadi lepas ni jangan telefon saya tanya budak kita apa orang? Artis saya nak jawab. Saya tak ada data sekihabuk pun. Rakan di unit pemulihan pun tak ada juga. Sebab dia direct ke BPSH. Saya nak mungkin di JPN ada. Saya tak berapa pasti, tapi di PBD kita tidak mempunyai data pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah tidak boleh membaca dan boleh baca ngakuk-ngakuk ni. Kumpulan sasaran murid tahun 1 hingga tahun 6 yang dikenal pasti oleh pihak sekolah berdasarkan kategori utama, iaitu belum boleh membaca, boleh membaca sedikit dengan bimbingan. Sebanyak 200 buah sekolah yang terlibat dengan kem bijak membaca program literasi dan numerasi sekolah rendah di seluruh negara akan dikecualikan daripada mengikuti program bantu membaca. Jadi kalau sekolah cikgu, sekolah ada sebut pelan, ada sebut pilan, ikutlah. Siapa tahu ada berapa buah sekolah pelan di daerah Kuala Kerai tahun ni, tahun 2022. Ingat ke? 19. Kemah Cikgu Ahmad Noah. 19. Pada 2021 17 tahun ni ditambah 2 buah sekolah. Additional. Tambah yang terbaru. Sekolah mana? Noah. Cikgu Noah. Kapur Bedah dengan SK Kemubung. Kemah Keming. Tok Gogek. Kemah. 2 buah sekolah tu terbaru. Jadi, ikut JPN, ikut KPN, walaupun sekolah pelan ni, dia diberi pengecualian, tapi kalau sekolah nak buat pun, dialu-alukan. Cuma dia tidak diwajibkan. Boleh guna modul asas membaca, modul asas literasi bahasa Melayu. Penglibatan, ni soal lagi ni, nak jelas molek ni. Penglibatan, sebab bila ada program, ada pemegang taruh, ada orang yang cara. Siapa yang terlibat? Panitia bahasa Melayu, semua guru. Semua guru. Tak boleh kata, saya ngajar bahasa Inggeris, tak boleh. Saya ngajar matematik, tak boleh terlibat. Saya ngajar seni, saya ngajar PJ. Tak. Cuma ketua panitia bahasa Melayu ialah penyelaras program bantu membaca.
Okey. Cikgu Raihan, boleh silakan. Apa? Dia kat tangan. Deh. Jadi peneraju penyelaras program PBB ni ialah Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah. Dibantu oleh kalau sebut bahasa Melayu memanglah ahli dia, termasuk semua guru. Dan yang seorang lagi ialah guru pemulihan khas. Dia kena libatkan sama. Cuma program dia tu, kelas pemulihan khas dia tahun 2 dan tahun 3 dia berjalan seperti biasa. Mr. Ragu, cikgu PKP Ledat aku, ada nak tanya ke? Ya, cikgu. Ya, beres. Silakan. Semua guru ni termasuk guru pra ke? Sebab kadang-kadang guru pra kata dia sibuk dengan sekolah pra. Dia ni mungkin guru pra ni boleh dikecualikan. Guru tahun 1 hingga tahun 6. Tapi kalau nak libat saya rasa tak salah. Sebab tak boleh baca tu mari daripada dia juga. Bahan mentah iaitu pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 tak boleh baca tu ialah daripada murid pra. Jadi kalau nak melibatkan cikgu pra pun saya rasa tidak menjadi satu masalah. Bukan nak mengajar, bukan nak jawab UPS UPS pun tak ada dah. Ni asal nak baca. Beres? Okey, terima kasih. Semua guru sekolah rendah, guru pelatih, ni kita tak terlibat. Seterusnya, tempoh pelaksanaan 11 hingga 29 November. Berapa? September, Oktober, November. Lebih kurang sebulan setengah. Lebih kurang program ni lebih kurang 1 bulan berapa hari tahu. Tempat perpustakaan, bilik pemulihan, bilik khas yang bersesuaian. Bahan dia modul asas literasi bahasa Melayu tambah dengan bahan pemulihan, tambah dengan bahan yang bersesuaian. Dah ada dalam portal tu. Sumber KPM ku. Banyak bahan dalam tu. Cadangan pelaksanaan program bantu membaca. Kaedah pelaksanaan, ini yang melibatkan pelajar IPG, kolej komuniti dan sekolah berasrama penuh. Dijalankan setiap hari dalam waktu pengajaran dan pembelajaran. Cadangan waktu pertama PDP. 30 minit. Tu tempoh dia 11 hingga 30 September. Apa hari ya tu? Lebih kurang 19 hari. Untuk PDP masa pertama 30 minit. Lepas tu yang keduanya kaedah dia cadangan. Dilaksanakan 2 hingga 3 kali seminggu dalam waktu pengajaran dan pembelajaran. Cadangan waktu pertama PDP. Tempoh 30 minit. Waktu 2 hingga 31 Oktober. Lepas tu yang ketiga, bilangan yang ketiga dilaksanakan sekali seminggu dalam waktu pengajaran dan pembelajaran. Itu setengah jam juga 1 hingga 30 November. Kutipan data kemahiran membaca murid selepas program dilaksanakan. 1 hingga 4. Lepas tu dia tertaluk kepada kesesuaian pihak sekolah. Ini yang melibatkan, bila melibatkan agensi luar, kenalah tak boleh rigid sangat. Ikut kesesuaian. Seterusnya, garis masa pelaksanaan program bantu membaca. 11 hingga 30 September dilaksanakan setiap hari dalam waktu pengajaran dan pembelajaran. Lepas tu, tengok rekod sana ni.
Aktiviti 1, 2 dan 3 dilaksanakan mengikut kesesuaian pihak sekolah. Ni cadangan saja. Waktu pertama dan sebagainya. Sebab ia melibatkan agensi lain. Daripada IPGM, college community dan juga sekolah berasrama penuh. Ni dia bagi masa pertama tu sebagai cadangan, panduan. Tapi tertaluk kepada keperluan sekolah, kesesuaian sekolah berkenaan. Okey, seterusnya. Cadangan pembahagian murid, guru dan murid. Kedudukan guru dan murid di dalam bilik darjah. Sebab tu dia guna belaka. Dia guna semua guru di sekolah, semua guru penolong. Tidak kira option. Bukan option bahasa Melayu saja. Jadi, kalau sekolah tu cikgu senaraikan baru ni bila BPSH minta, tahun 1 ada 12 orang, tahun 2 ada 8 orang. Kumpul hingga darjah 6 ada contohnya 30 orang. Jadi 30 bagi dengan 5 lebih kurang 6. Jadi 6 orang guru. Kalau pandai dengan cikgu bahasa Melayu ada 6 orang, guna cikgu bahasa Melayu saja. Cikgu ragu? Masih ragu-ragu ke? Ada satu soalan cikgu. Banyak pun boleh. Okey, soalannya kalau kita sekolah Ladang Taku budak 49 orang, daripada 49 ni 16 orang tu murid masih pemulihan lah. Kalau semua cikgu berapa peratus tu? Dia peratus tu dah kurang dah. Itu data pada bulan 2. Okey, sekarang soalan saya, kalau semua guru terlibat dalam kemp pembacaan setengah jam pertama, murid yang tidak terlibat macam mana? Dia ada ni yang masa pertama, masa kedua tu yang melibatkan IPGM, pelajar praktikum dengan college community. Kalau di sekolah tu ikut kesesuaian. Okey, nak confirm tu je cikgu. Okey, jadi kalau sekolah tu mempunyai bilangan guru yang ramai dan pelajar dia pun ramai, jadi ataupun kita boleh ketik 1 hingga 5 orang tu, kalau nak impak pada program tu tinggi, kita seorang guru, seorang dengan seorang tak apa. Kalau macam sekolah Aiza, PKP SYP 1 ada ke? Aiza, kau duduk nanok dah. Berapa orang pelajar? Tanpa mic. Biar Cik Daik, berapa orang pelajar yang setelah data yang dikumpul hari tu, yang dibagikan kepada BPSH? Pelajar daripada yang tak boleh baca dengan baca kukak-kukak. Atas ke BPSH baru ni? Agak-agak lah. Jawab jangan teguk. Dan contohnya, kita ada cikgu ramai. Kita ada ramai cikgu, lepas tu murid sikit. Kita sore dengan sore, tak apa. Sore guru, sore pelajar. Lebih baik. Tu kedudukan. Tepat tu biar sesuai. Itulah contoh dia bagi tu dalam gambar infografik tu. Okey, seterusnya. Ni. Kalau PKP dia dalam golongan SLT. Senior Leadership Team. Kumpulan pentadbir. Kumpulan pengurusan. Jadi, peranan pentadbir. Mengadakan mesyuarat penyelarasan program bantu membaca bersama-sama panitia bahasa Melayu, mengeluarkan arahan melaksanakan program bantu membaca di peringkat sekolah, merancang dan menyelaras pelaksanaan program bantu membaca bersama-sama panitia bahasa Melayu, mengadakan sesi libat urus bersama-sama ibu bapa, penjaga dan komuniti berkenaan program bantu membaca,
memastikan program bantu membaca dilaksanakan seperti yang dirancang, memastikan guru yang menyediakan laporan berkenaan perkembangan murid yang terlibat, memimpin dan membimbing guru melaksanakan program bantu membaca, memantau pelaksanaan program bantu membaca. Ni peranan pentadbir. Jelas ke tak? Lebih kurang 45. Terima kasih, Aizal. Pelajar 45 lebih kurang apa orang? 9 tak? Kalau ikut dia 5 orang guru, 5 orang pelajar, seorang guru, lebih kurang 7 orang lah. SYP Belana. Seorang 45 mungkin 3 orang lah. 3 orang pelajar, seorang guru. Aizal, beres lah Aizal. Okey, kita tengok peranan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Saya pun tidak ada data berapa orang Ketua Panitia yang menyertai. Harap-harap ada belakang lah deh. Sebab tugas program bantu baca ni di bahu mereka. Mengadakan perbincangan bersama-sama ahli panitia dan membuat keputusan berkenaan penggunaan bahan bagi program bantu baca dan guru yang akan terlibat. Nak guna mana? Nak guna modul asas literasi bahasa Melayu ke? Nak guna bahan daripada sumberku ke? Ataupun daripada pelan pun boleh, program pelan. Ikut. Memastikan arahan pelaksanaan program dipatuhi. Jadi kalau ketua panitia kongsi buat, nak arah lagu mana? Menyediakan senarai murid yang telah dikenal pasti. Ni saya rasa ada dah. Di setiap sekolah dah ada dah senarai yang dihantar kepada bahagian pengurusan sekolah harian. Menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran seperti yang telah dipersetujui oleh pihak sekolah atau menggunakan modul asas literasi bahasa Melayu seperti yang disarankan. Jangan duduk pening kepala. Guna modul ni saja. Kecuali kalau rajin telajuk, ada kepakaran dan ada diguna di sekolah, boleh guna modul sendiri. Menyusun jadual pelaksanaan program bantu membaca. Cikgu ragu? Okey, salam cikgu. Saya nak tanya sedikit je. Sebab program baca ni, sekolah anak aku bila dapat name orang tu boleh baca, kita buat ada program sejak bulan ni lagi, iaitu program celik bacaan. Daripada program tu kita dapatinya daripada name tu 8 orang boleh baca tu. Kemah. Tanya. Okey, 8 orang lagi. Dulu 8 orang boleh kena huruf, lalu ni boleh memukul perkataan. Jadi soalan sayanya, kita nak kekal ke nama program tu atau kita kena tukar program celik bacaan kepada program membantu membaca? Kena kalau untuk ni kena tukar lah. Mungkin nak teruskan program tu boleh. Cuma untuk PBB ni guna ni lah. Dia sebab saya tengok cara pelaksanaan sama je. Kita pun buat seorang cikgu jadi anak angkat seorang murid. Cuma nama je beza. Kemah. Jadi 40 buah sekolah lain kita boleh buat rombongan melintas sungai Kelantan, kita pergi ke SK Ladai Taku. Mengalu-alukan. Kemah. Cikgu Ya Gulsa. Sejak cikgu Yagi kau sebelum ni lagi. Sebelum ni rancit tu tapi cuma melaksanakan semasa cikgu Ya. Kemah. Kita lagi buat buat apa sesi jalinan dan jaringan. Kita ataupun kita panggil PKP sendirilah, talimat sesi libat urus untuk amalan terbaik. Kemah. Terima kasih. Mana dah sana? Jepu ketua panitia tu kumpul di PBD, lepas tu kita pergi melawat sekolah tu lah. Takut Ogi tu ramai pada pelajar dia.
Siapa? Beres. Kita ambil maklum. Kita sewa so ferry. Menyusun jadual pelaksanaan program bantu membaca. Dia kadang-kadang bila ada ni, bila dia daripada kementerian, bila daripada BPSH, isu kita terima lah daripada aduan, daripada bila ada sesi libat urus dengan KPM, JPM, dia kata, sekolah tak tahu. Ilipal dia kata, main bil ni program ni. Letih kita nak jawab ni. Jadi harap-harap 41 bos sekolah di Kuala Kerai ni kemah belaka. Memimpin dan membimbing guru melaksanakan program bantu membaca, menyediakan laporan pelaksanaan program. Ini penting ni, menyediakan laporan. Memaklumkan ibu bapa penjaga tentang tahap kemahiran membaca murid. Dia memanglah tak kira sekolah rendah, tak kira sekolah menengah, isu kritikal yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah kehadiran pelajar. Wak mari apa jenis program pun, apa jenis aktiviti pun, tapi kalau pelajar tu tak ada, nak ada impak lagu mana? Jadi mohon sekolah carilah lagu mana pun supaya budak ni hadir ke sekolah. Memantau pelaksanaan program bantu membaca. Itu peranan ketua panitia. Lepas tu peranan guru pula. Melaksanakan program seperti yang dirancang. Jadi contohnya, andai kata di sekolah cikgu bahasa Melayu tak cukup. Guna tenaga guru sains ke, guru matematik ke, pendidikan Islam ke, guru bahasa Inggeris ke. Tadi cikgu tu janganlah royak. Tak sih. Bukan saya ni panitia sains, saya panitia matematik, saya panitia bahasa Inggeris. Saya tak pandang. Tak boleh. Agak tak ada lah cikgu gitu di sekolah. Melaksanakan aktiviti mengikut kesesuaian murid. Seperti yang PKP SK Lada Taku ayat saat ni, dia buat dah, dia rancang dah program dan nampak program dia ada impak tinggi. Teruskan. Teruskan dengan sekolah, dengan aktiviti sekolah, dengan modul sekolah ada ke. Tapi kalau nak guna modul asas literasi bahasa Melayu disarankan pun boleh juga. Merekod perkembangan murid. Ni isu juga ni. Kita ni kurang dari segi perekodan. Kita tidak bila kita tidak merekod, jadi semua aktiviti, semua program jadi macam sepelek lah. Kadang-kadang data ada, evidence tak ada. Evidence ada, data tak ada. Buat tapi tak ada data, tak kena juga. Ni tak buat tapi boleh keluarkan data, itu bisa. Tak kena juga. Ni kita nak program berjalan, data pun ada. Direkodkan. Menyediakan laporan program bantu membaca. Berserta dengan gambar-gambar lah deh. Buat sesi libat urus, masa penataran kepada guru, ambil gambar. Buat catatan bila, siapa yang terlibat, siapa yang memberi dan sebagainya. Okey, seterusnya. Peranan ibu bapa. Ni memanglah di luar kawalan kita tapi kita boleh berikhtiar. Minta jasa baik unit hand. Unit hand dengan guru bimbingan kaunseling. Memastikan anak jaga hadir ke sekolah bagi mengikuti program yang telah dirancang oleh pihak sekolah mengikut ketetapan. Memastikan anak jaga melaksanakan tugas aktiviti yang disediakan oleh guru. Memantau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan pelaksanaan program bantu membaca, berkomunikasi dengan guru dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak. Menyokong pembelajaran anak
ataupun anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 peranan ibu bapa buat ni, tak ada lah budak cicing, budak tak boleh nak baca deh. Kalau ibu bapa mempunyai mengambil peranan ni. Saya rasa bilangan pelajar yang tidak boleh membaca amat sedikit. Mungkin ada isu masalah pembelajaran. Tapi kita berpendidikan, kita cikgu pun kadang-kadang kita gagal melaksanakan tanggungjawab berikut. Apatah lagi pelajar-pelajar sebagai sungai, naik kereta api, dalam rok, dalam kebun dan sebagainya. Okey, seterusnya program bantu JPN. JPN ni kerja dia memantau je lah. Memantau dan membimbing sekolah. Menyediakan laporan. Memastikan perekodan dan pelaporan dilaksanakan oleh setiap sekolah dan daerah menyampaikan maklumat terkini tentang program. Peranan dia lebih kurang lah dengan PBD. Memantau dan membimbing, menyediakan laporan, memastikan perekodan, menjadi penghubung di antara sekolah dengan matrikulasi dan sekolah berasrama penuh yang terlibat. Kita ni tak. Kita ni menjadi penghubung antara sekolah, pejabat dengan sekolah dan mungkin dengan PIBK. Seterusnya, sekian, terima kasih. Ada soal lagi. Ni mengenai, ada 2 lagi deh. Slide pasal modul asas literasi. Modul asas literasi bahasa Melayu. MALBM. Okey, seterusnya. Okey. Murid dapat objektif dia menguasai kemahiran asas literasi bahasa Melayu, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis, mengukuhkan kemahiran literasi bahasa Melayu dalam pembelajaran seterusnya. Kumpulan sasaran, murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas literasi bahasa Melayu. Seterusnya. Ni. Kemahiran asas literasi di dalam MALBM ini merangkumi 32 kemahiran pemulihan bahasa Melayu. Cikgu boleh tengok kandungan ni. Panduan pelaksanaan, mengenal huruf. Unit 2, kenal suku kata. Unit 3, kenal perkataan. Unit 4, kenal perkataan bahagian 2. Unit 5, bacaan ayat mudah, ulang kaji. Ni. Mengukuhkan kemahiran yang telah dikuasai dalam pembelajaran lepas. Ada belakang tu. Kemahiran pemulihan tu. Cikgu bahasa Melayu dia mahir. Seterusnya. Mengenal huruf. Unit 1 kenal huruf. Sepatutnya unit 1 dan unit 2 ni sepatutnya lah di sekolah, di prasekolah sudah menguasai. Tapi tidak berlaku lah. Banyaklah isu. Kita tak sih dengan isu sebab bila kita bandingkan sekolah kelas pra kita dengan sekolah swasta. Sekolah swasta, budak-budak swasta ni ada, saya pernah lihat, saya pernah membuat lawatan ke sekolah tadika di Kuala Kerai. Budak bahasa Inggeris, budak boleh menulis ayat dalam bahasa Inggeris. Ayat yang lengkap dari 6 tahun. Bukan je ni. Budak berusia 6 tahun. Tapi budak belajar kita di sekolah darjah 6. Tak boleh buat lagi ayat kod bahasa Inggeris. Jadi rasa di mana salah, di mana silap, di mana itu kita tidak mahu ungkit di sini. Lepas tu mengenal huruf vokal, huruf kecil, huruf besar. Lepas tu mengenal suku kata, kenal perkataan tunggal, satu suku kata,
perkataan dua suku kata. Dia boleh guna modul ni. Seterusnya, cukup lah. Cikgu boleh tengok sendiri. Ni lepas ni, habis sesi ni, saya akan masukkan dalam grup PKP dan juga grup ketua panitia Bahasa Melayu. Fitur tu ke apa ni? Feature. Kalau bahasa Inggeris, ciri-ciri ke? Siapa pakar Bahasa Melayu? Kalau sebut fitur, saya rasa ciri-ciri. Kalau bahasa Inggerisnya features. F-E-A-T-U-R-E. Feature. Tapi dia ciri-ciri lah. Mengenal. Cikgu boleh tengok sendiri. Banyak. Jadi jangan so tu biasalah. Bila ada program, sekolah akan ngepek. Sekolah akan ngepek. Tak ada kerja lain. KPN ni week kerja saja. Sekarang ni dia week kerja. Memang kita akui week kerja. Tapi dia menyediakan bahan bantu. Jadi taklah rasa penat sangat. Okey, seterusnya. Persediaan guru merancang PDP dengan merujuk buku panduan Bahasa Melayu, pemulihan khas. Lepas tu pelaksanaan sekdas ini seperti PDP dalam bilik darjah lah. Okey, ni cikgu boleh baca sendiri. Kita ubi belakang. Malah nak mengulah. Okey, seterusnya. Beres ni. Set industri. Baca sendiri ni. Okey. Panduan pelaksanaan kepada ibu bapa. Cikgu buat sesi bersama dengan ibu bapa pelajar yang terlibat. Okey, seterusnya. Penggunaan MALBM ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan sokongan pembelajaran kepada murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas membaca dan kemahiran menulis bagi mengukuhkan penguasaan kemahiran asas literasi Bahasa Melayu. Semua pihak termasuk JPM, PPD, guru dan ibu bapa perlu memberi sokongan penuh terhadap pelaksanaan program bantu membaca melalui penggunaan modul asas literasi Bahasa Melayu kepada murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas literasi membaca dan menulis agar murid dapat meneruskan pengukuhan kemahiran literasi Bahasa Melayu dalam pembelajaran seterusnya. Okey? Terima kasih kau. Okey, jadi guna. Jangan tidak guna. Akhir sekali, auto rekah. Akhir sekali, ni infografik. Nak merumuskan apa yang kita bobek sepanjang lebih kurang 1 jam. Lebih tau. Okey. Program bantu membaca, penglibatan dia penyelaras. Saya sebut pula jangan geger pula di sekolah. Siapa nak jadi penyelaras? Faham sendirilah bila sebut penyelaras, dia tanggungjawab lebih sedikit. Jadi terimalah tanggungjawab yang dia amanahkan, buat yang terbaik. Kalau anak kita letak, kalau kita ada anak kumpulan ini, kita berasa juga ini oleh kerana anak kita tak ada dalam kumpulan itu, anak kita duduk di kumpulan cemerlang, kita tersecara, tak kena juga. Jadi kita pakak-pakak bantu. Semua guru sekolah rendah, guru pelatih praktikal, tempoh pelaksanaan sebelah. Jadi sebelah tu bermula dah. Jadi buku sekolah. Apa yang boleh? Bila buku sekolah hari Ahad ni? 7 kah? Sebelah ibu boleh buku sekolah? Berapa ibu dah? 10? Sebelah. Sebelah ibu dah. Sebelah ibu dah buku sekolah. Sorry. Tengok bulan Ogos. Sebelah ibu. Buku sekolah tu start dah. Letih lagu ni. Pandai-pandai cikgu dah. Cikgu yang bijaksana, PKP, guru
ketua panitia Bahasa Melayu saya rasa hebat-hebat, jadi cikgu boleh melaksanakan. Tempat ikut kesesuaian, bahan ada dah, tambah dengan bahan yang ada di sekolah. Seperti SK Radar Saku saat ni, dia ada modul dia ada program dia, teruskan. Sama ada ni jadi MALBN ni jadi tambah sekolah jadi utama, ataupun ni jadi utama, sekolah jadi sampingan. Boleh berlaku. Lepas tu penataran oleh kita bereda hari ni. Lepas tu buat rancang pelaksanaan di peringkat sekolah, talimat kepada semua guru BN, guru. Lepas tu pemilihan bahan, penyediaan jadual program, senarai murid dan guru yang terlibat, sesi libat guru bersama ibu bapa. Kalau boleh buat. Okey, sebelum saya menggulung, sebelum saya tutup kedai, ada siapa-siapa, ada rakan-rakan penolong kanan pentadbiran ataupun ketua panitia Bahasa Melayu di PPD Kuala Kerai nak tanya? Minta rakan-rakan KP kongsi modul. Boleh? Cikgu Saudin ke? Ya. Cikgu Saudin daripada mana? Memplam. Cikgu Saudin daripada Mempelan Jerawang, SK Mempelan Jerawang. Dia kata boleh rakan-rakan sama ada ketua panitia ke ataupun PKP ke yang dia tak kopi lah. Ilmu ni kali kita kopi, kita tak berkembang. Jadi kalau ada modul yang sekolah guna dibuat sendiri, bolehlah kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan PKP dan ketua panitia daerah Kuala Kerai. Okey, terima kasih di atas pandangan. Ada lagi? Terima kasih. Raizal, tak dengar suara. Tu berasa tak jelira. Boleh? Jelira balik. Minta sebelum kita beredar, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Saya menyusun 10 jari. Minta maaf deh. Minta maaf kerana mengganggu cuti tuan-puan. Saya sebelum saya nak buat surat tu mikir 1,100 kali mikir nak panggil. Ada rakan-rakan saya di pejabat dia kata, ngepek ke PKP, ngepek ke KP. Saya pun memberanikan diri. Nak marah pun marah lah, saya nak beceh dah. Ada 4 bulan lagi. Nak marah pun saya tak serah dah. Jadi saya menghargai kebersamaan tuan-puan, menghargai pengorbanan guru-guru, menghargai masa yang diluangkan, dan kami di PPD mengharapkan cikgu melaksanakan program bantu baca ni di peringkat sekolah dengan berjaya. Jadi bila jangan pula lada takut 18, bila bulan 12 nanti minta data jadi 25. Letih nak jawab. Kita berharap, kita berdoa agar bilangan pelajar yang kalau kira TP 1 dan TP 2 kita kurang basmi sebanyak mungkin. Jadi mohon sebelum kita beredar, mohon tuan-puan buka video, boleh kau nak ambil gambar ni. Sebab saya pun kena menunjukkan bukti. Evidence yang saya telah melaksanakan penataran kepada penolong kanan pentadbiran dan ketua panitia daerah Kuala Kerai. Cikgu Sanusi. Nak tanya ni. Pelajar terlibat dengan pemulihan pun kita kena terlibat jugalah dalam program ni kan? Tak.
Dia pemulihan dia 2 je 3 tu dia dengan cikgu pemulihan dia. Dia program dia berterusan. Tapi tidak melibatkan kelas pemulihan khas dia tu, boleh. Oh, gitu. Jangan balok-bolok dengan cikgu pemulihan. Program pemulihan khas seperti biasa teruskan di sekolah. Dan maksudnya kalau kita ambil budak pemulihan untuk sebabkan dia kan masa dia lain-lain kan. Kalau masalah lain tak apa. Jangan cikgu contohnya program bantu baca ni cikgu dia pergi sari. Dia ada kelas pemulihan. Dia kata ni lebih besar. So kata ni utama. Jual nama saya. Baloh pula cikgu panitia bahasa Melayu dengan guru pemulihan. Beres. Okey, beres. Beres. Ramai kau duduk kebun belakang. Duduk kebun dengan duduk dapur kau tu. Ramai tak buka. Cikgu Fatimah. Berderak di mana tu? On the way makan gulai ni. Tolong makan bagi pihak. Rumah kakak ipar tak pergi tak sedap rasanya. Tapi orang dari tadi lah. Beres kemas. Terima kasih. Dah faham. Menyertai. Ustaz Sarbani duduk mana tu? Ambo dek Kedah. Mari ya Kedah Ambo di Kajipo. Rumah. Kemas. Cikgu Azhar kat mana dah? On the way. Sampai dah? Tak ada lagi. Duduk di Kuala Lumpur baru ni. Kuala Lumpur. Beres. Ada lagi nak buka? Kita nak saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Akilah, pelajar latihan industri yang banyak membantu. Anak Yang Mulia Tengku Abdullah. Mana? Tak nampak gambar dia. Anak Puluh. Patut pun Cikgu Xavier semangat tu. Memang. Semangat. Nak sambung 5 tahun lagi. Tak jadi nak besti. Okey, nak ambil gambar dia. 1, 2, 3. Gambar freestyle so. Semula ambil gambar. Tak apa. 10 kali tak apa. Yo. Duduk mana tu yo? Rosmawati. Tak dengar? Duduk kampung Perak. Balik Nogori. Kau ni dekat mana tu? Okey. Beres. Terima kasih belakang. Semoga program PPD Kuala Kelai berjaya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sama-sama. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Sama-sama belakang. Mantap. Saya ucap terima kasih kepada sesi awak ni. Okey bang. Okey. Baik.